Alhamdulillah, kami sekeluarga pertama sekali dapat diberi nikmat oleh Allah Ta'ala untuk bersama dengan ayahanda. Kami semua keluarga dah, anak dan cucu-cucu. Dan sepanjang, kalau saya sebut hari terakhir lah, suasananya cukup syahdu, di mana doktor bagi tahu bahawa selepas saya sudah menurun tahap kesihatan dia pada belah petang tu, doktor kata seluruh anggota ayah tu dah semakin hilang fungsi dia kerana keletihan yang amat sangat. Dan sehingga saat terakhir doktor beritahu bahawa yang kekal berfungsi ialah otak dia, di mana dia masih menerima, masih boleh mendengar. Dan doktor arahkan supaya keluarga, doktor nasihatkan kalau keluarga nak bercakap pun bercakaplah. Dan saya tengok setiap kali kami bercakap, air mata keluar daripada mata ayah. Dan itulah saat saya gembira. Ada keluarga nak kesat pun saya tak bagi kesat, supaya air mata tu kekal di wajah ayah. Itu suasana akhir yang saya kira cukup memberi khabar baik kepada kami keluarga. Kekuatan ayah ni banyak bergantung kepada dia semenjak daripada masa muda dia lah, masa belajar tu dia banyak baca kitab-kitab tasawuf. Jadi kitab inilah yang banyak membina kepribadian dia, kekuatan dalaman. Walaupun ayah dia memegang tugas dunia yang begitu besar lah, sebagai menteri besar, berhadapan dengan dunia politik tapi bagi saya yang menyebabkan beliau begitu tabah ialah pengajian tahap rohani dia yang tinggi. Itu satu. Dan satu lagi ialah hobi ayah ni ialah membaca. Walaupun dia sebagai MB, menteri besar, semasa dan selepas saya berhenti setahun lebih ni, kitab ni adalah menjadi makanan utama dia sebelum makanan. Itu makanan sebenarnya. Itu dua yang saya fikir saya sendiri dan kita semua payah nak, kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini sebelum Tok Guru menghembuskan nafas dia terakhir, pada 8 hari bulan tak silap saya, rumah ni ada kenduri, iaitu perkahwinan cucu Tok Guru. Ramai yang jangkakan Tok Guru dah keluar hospital masa tu. Gulai tidak mencukupi. Apatah lagi kalau Tok Guru tu masih segar sihat. Pernah masa Tok Guru melangsungkan perkahwinan anak bongsunya, Nik Sasabila, 35 kawah gulai. Saya yang diamanahkan untuk jaga bahagian potong daging apa ni. Orang kampung dah seluruh apa ni, rakyat ni Kelantan ni bersatu tenaga. Dan Tok Guru pula turun masa potong lembu tu, Tok Guru turun tengok, jumpa dengan orang kampung. Tok Guru tanya, buat sembang-sembang ni. Jadi kemesraan tu, walaupun dia seorang menteri besar, dia hamba lah dia ni. Cuba tuan boleh tengok keadaan rumah dia cukup lah kan, macam mana kan. Yang tiada berpagar, tiada pengawal pribadi yang jaga. Buka pintu utamanya pintu masjid. Kalau kita nak jumpa dengan beliau ni memang senang lah. Bukan susah sangat, memang mudah. Beliau pun kita kata boleh nak berbincang masalah hal agama, dan
memang mudahlah untuk mendampinginya. Dia dengan kita, dia ke baik lah dia kalau ke jaga kita, okey. Kita rakyat sini mungkin hidup sedap juga lah, rasa puas hati juga. Kalau dia jaga ke apa, okey. Dia semua jaga rakyat kita. Dia tak kira bangsa pun. Itu saya rasa sejak dulu, walaupun dia ayahanda ayah saya, tapi saya tak pernah kekok untuk merasakan bahawa orang kampung lah, terutama anak buah dia yang masjid, orang kampung yang ayah saya boleh kenal semua, merasakan bahawa ayah, dia panggil ayah, orang kampung panggil ayah Zid lah. Ayah Zid ni adalah ayah kepada kami semua. Dan masing-masing telah melaksanakan tugas terakhir lah. Nampak semua berpuas hati dengan ayahanda semasa hidup dan sampailah ayahanda mengembuskan nafas terakhir. Dia selalu tidak menganggap dia ni seorang pemimpin. Dia menganggap dia ni seorang tok guru. Seorang tok guru, dan dia dah bina rumah tu dengan masjidnya, dan saya rasa dia itu adalah zon selesa dia. Zon selesa, dan dia merasakan peranan dia adalah menyampaikan ilmu. Jadi dah berpuluh-puluh tahun daripada dia muda, dia semenjak dia pulang daripada Mesir tu, dia kerja dia mengajar. Jadi itu sebab orang Kelantan dah sebati dengan dia. Berpuluh-puluh tahun dah, setiap hari Jumaat tu mereka akan penuh di dataran ilmu. Jadi saya rasakan dia tu lebih kepada guru agama daripada ahli politik. Jadi itu menyebabkan orang rasa selesa dengan dia. Personality yang kita lihat, bijaksanaan dia. Kita tahulah sebagai orang yang mengaji di pelbagai tempat, India, Pakistan, Mesir, pada ketika itu, maknanya ketika itu maksud saya tahun 50-an itu, memang tak ramailah orang Malaysia yang berjaya melepasi tahap itu. Jadi itu menunjukkan beliau ada seorang yang pintar, intelek. Jadi dengan personality sebegitu, ditambah lagi dengan ceramah-ceramah dia yang begitu kita kata unik, berbanding dengan penceramah lain yang juga ada pada ketika ini dan sebelumnya, yang mana beliau suka memasukkan mantik, iaitulah perumpamaan. Jadi bila mana bawakan poin daripada Al-Quran, ada huraian, kemudian ada perumpamaan. Dia tak ada lucu, tapi dia ada perumpamaan. Jadi bagi mereka yang suka berfikir, ini satu perkara yang menangkap jiwa. Jadi ada perumpamaan-perumpamaan nak memudahkan kefahaman para pendengar. Rakyat-rakyat dari petani di Natewak pun seperti rakyat negeri Kelantan, iaitu sama ya, adik-adik, kerana Tuan Guru yang telah diakui oleh rakyat 3 wilayah, kata satu orang Tuan Guru dan pula pemimpin politik yang sangat bagus, disanjung tinggi di atas pasal rakyat kedua-dua negeri.
satu, dia ada kelebihan tu adalah akhlak dia lah. Saya kata itu yang itu. Jadi akhlak yang ditunjukkan tu akhlak yang seperti yang ada dalam nilai-nilai akhlak yang ada dalam Al-Quran tu. Jadi dia betul-betul amalkan itu. Kesederhanaan dan akhlak dia dengan kejujuran dia, ketepatan masa dia. Pernah seorang kawan baik saya yang jumpa dia untuk minta tanda tangan dalam satu urusan yang bukan urusan rasmi. Dia tak nak guna pensel kerajaan tu. Dia ambil daripada beg dia, pensel dia sendiri, dia sign. Kerana sampai level itu makna dia punya rapinya tentang dia menjaga. Jadi itu sebab saya rasakan kenapa dia elak tak nak duduk rumah kerajaan, kerana dia tahu maknanya kadang-kadang rumah tu digunakan untuk benda-benda peribadi juga. Jadi dia tak nak ambil yang, saya rasa itulah yang luar biasanya dia. Saya rasa dia berasal kepada niat dia yang pertama bila masuk dalam dunia politik lah. Dia masuk dalam dunia politik dalam keadaan dia sudah pun bergelar seorang ulama. So jadi dia bukan in the making, dia bukan masuk muda-muda, masuk buat politik, masa itulah belajar, tak. Dia dah maknanya belajar rasmi itu dah kira khatam. Ada balik dari India, Pakistan, Mesir dah habis. Dia balik jadi ahli PAS, kemudian jadi guru, kemudian masuk politik. Maka atas sebab itu kita yakini bahawa beliau masuk tu dengan niat yang betul. Bila dia masuk dengan niat yang betul, maka dia tahu apa dia nak perlu buat. Yalah, saya rasa sebagai seorang pemimpin yang memahami, yang betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dia bertanggungjawab tentang apa saja yang dia buat. Jadi mungkin dalam masa pentadbiran dia, tanpa disedari, dia ada membuat silap. Jadi saya rasa sebagai seorang yang bertanggungjawab dan sebagai seorang yang betul-betul takut kepada Allah, dia memohon maaf. Kerana jadi kalau rakyat memaafkan dia, dengan sendirinya dia pun boleh memohon maaf dengan Allah. Tapi kalau rakyat tak maafkan dia, saya rasa susah juga dia, dan kerana dia tahu kesannya. Jadi saya rasa seorang yang betul-betul belajar agama dan praktiskan. Setengah orang dia belajar tapi dia tak praktiskan. Dan saya masih ingat berjumpa dengan beliau. Beliau cuba untuk menerangkan betapa beratnya tanggungjawab dia
dan selalunya beliau akan sebablah bila menceritakan beratnya tanggungjawab tu dan dia takutnya berhadapan dengan Allah SWT. Kita cukup rasa seronok ada pemimpin yang begini, sama macam apa yang cuba ditunjukkan oleh apa yang dicontohkan oleh Umar Al-Khattab, ya, sampai Pak Umar kata kalau ada kambing mati di hujung sana, aku takut aku bertanggungjawab. Sampaikan Umar Al-Khattab apabila anaknya menceritakan dia telah diberikan 1 dinar oleh tukang sapu, ya, maka terus dia pergi ambil duit tu, pergi jumpa tukang sapu dekat masjid tu, dekat kawasan Baitul Mal. Adakah kau nak menjadikan aku masuk ke neraka dengan sebab 1 dinar atau setengah dinar ini? Jadi sangat amanah. Jadi ini cantiklah. Jadi saya kira Tuan Guru pun sudah cuba bersedia upaya. Itu legasi dia. Kita berharap maknanya selepas pemimpin-pemimpin negara melihat bagaimana treatment yang diberi oleh rakyat terhadap Tok Guru, ini akan set satu benchmark yang baru. Jadi bagi siapa nak jadi pemimpin lain kali, bagi saya lah, mungkin dia orang kena persiapkan diri. Dia mesti jadi seorang teknokrat ataupun profesional, tapi yang tadabbur Quran. Yang tadabbur 30 juzuk Quran, faham, amalkan, baru dia boleh jadi pemimpin. Saya harap perjuangan beliau dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan seperti Nabi sebut bahawa dia kekal menjadi amal berpanjangan yang mencurah-curah masuk dalam kubur untuk beliau. Nabi sebut ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang disebarkan oleh manusia, oleh hamba Allah, yang diambil manfaat oleh ahli manusia di muka bumi. Jadi saya yakin bahawa sepanjang ayahanda hidup, dia telah menyampaikan ilmu yang berguna dalam semua perkara, dalam banyak perkara, dan harap ilmu ini selama mana diguna pakai oleh ahli di muka bumi, manusia di muka bumi, maka sebanyak itulah pahala yang akan sampai pada ayahnya. Itu insya-Allah.